Okay, salam sejahtera kepada semua 5 sains. Okay, so hari ini merupakan first time saya buat video pengajaran semasa MCO ini. Semoga semua orang sihat dan berada di rumah. Okay, so saya akan teruskan dengan pengajaran fizik pada hari ini. Okay, sebelum saya start, saya akan buat refresh dulu apa yang telah kita belajar sebelum ini. Refresh. Anda telah tahu apa maksud itu elektromagnet? Elektromagnet. Daripada elektromagnet kita tahu bagaimana elektromagnet boleh terhasil, dan elektromagnet ini merupakan magnet sementara, dan kita sudah tahu bagaimana kita menghasilkan elektromagnet. Elektromagnet terhasil daripada satu konduktor yang mempunyai arus, atau dipanggil sebagai konduktor pembawa arus. So daripada konduktor pembawa arus ini, kita tahu dia merupakan elektromagnet, dan satu elektromagnet dia boleh menghasilkan medan magnet apabila jika ada arus. So kita sudah tahu ada 3 situasi yang terlibat, iaitu rod, konduktor, lengkungan bulat, konduktor pembawa arus, dan seterusnya solenoid. Solenoid. Daripada ketiga-tiga ini kita sudah tahu dia boleh menghasilkan medan magnet, dan kita boleh tahu corak medan magnet yang terhasil daripada ketiga-tiga ini menggunakan petua genggaman tangan kanan. Ini. Di mana yang ini merupakan, your thumb finger is the direction of the current, arah arus, dan ini merupakan arah medan magnet. So kalau ini it's incoming, maksudnya mendekati mata kamu. So kita boleh tahu itu adalah dot. So ini adalah arah medan magnet, dan kalau kita tengok dia adalah lawan arah jam. Kalau kita terbalikkan, thumb finger adalah arah arus menjauhi kamu. So itu adalah X. So kalau kita tengok arah medan magnet adalah ikut arah jam. Itu kita sudah belajar sebelum ini. So topik yang kedua saya sudah sentuh hari itu adalah daya pada konduktor pembawa arus. So bagaimana daya ini boleh terhasil pada konduktor pembawa arus? So kita dekatkan pada satu magnet kekal, So bila kita dekatkan pada satu magnet kekal, apa yang berlaku? Akan berlaku pertindihan di antara medan magnet. Berlaku pertindihan di antara medan magnet. Medan magnet daripada elektromagnet dan daripada magnet kekal akan bertindih atau bergabung, lalu menghasilkan medan lastik. Medan lastik ini adalah pertindihan daripada medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnet dan daripada magnet kekal. So apabila medan magnet ini terhasil, dia akan menghasilkan daya, sepasang daya pada konduktor. So macam mana kita mau tahu arah daya? Kita menggunakan petua tangan kiri Fleming. So tangan kiri Fleming ini adalah untuk menentukan arah daya pada
konduktor pembawa arus. Kalau petua genggaman tangan kanan adalah untuk menentukan arah medan magnet pada elektromagnet. So, ada dua petua yang kamu kena tahu. Okey, so itu adalah topik sebelum ini. So, hari ini apa yang saya akan ajar adalah tentang motor. Okey, motor. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya akan terangkan apakah itu motor. So, aplikasi motor dalam kehidupan seharian kita boleh tengok dalam alat elektrik di rumah, contohnya seperti kipas. Yang kedua adalah motor ini juga digunakan di jam analog. Okey, dan seterusnya adalah washing machine, mesin basuh. Dan yang keempat mungkin adalah daripada kereta kawalan jauh, kereta mainan yang menggunakan bateri. So, ini adalah 4 benda ini menggunakan motor. Okey, so kita sudah tahu motor ini. So ingat, motor jika ada arus, okey, so dia akan menghasilkan daya. Okey, daya. Daripada arus menghasilkan daya. Okey, so ada dua jenis motor yang kamu kena tahu. Motor yang pertama adalah motor arus terus atau DC motor, DC direct current motor. Okey, so sebagai asas dia untuk motor arus terus ini, komponen utama dia adalah dua. Ada 3 sebenarnya. Okey, so kita sudah tahu daya boleh terhasil apabila konduktor pembawa arus diletakkan pada mendekati satu magnet kekal. Okey, so ini adalah magnet kekal. So ini adalah kutub utara, ini adalah kutub selatan. Okey, wajib ada magnet kekal. Seterusnya adalah motor. Okey, motor arus terus. Okey, motor arus terus. Okey, dalam motor arus terus ini, okey, wajib ada magnet kekal. Okey, magnet kekal ni ada kutub utara dengan kutub selatan dan wajib ada kamutator. Commutator. Dan ini adalah dipanggil sebagai anchor. Okey, anchor. Dan ini adalah berus karbon. Okey, so berus karbon ini akan disambungkan kepada bateri, bateri. So bateri akan disambungkan kepada berus karbon. So ini adalah satu bateri disambungkan. So ini kita sudah tahu ini adalah terminal positif, ini adalah terminal negatif. Okey, so katakanlah di sini ada Swiss, ada Swiss. So sekarang ini kita sudah tahu bateri ini dia membekalkan tenaga elektrik. So bila ada tenaga elektrik, ada arus elektrik mengalir dalam litar yang lengkap. Okey, so bagaimana motor arus terus ini berfungsi? Kita boleh terangkan. Okey, first step action. So maksudnya di sini bila kita hidupkan Swiss, arus elektrik akan hidupkan Swiss.
hidupkan switch, arus elektrik akan mengalir pada arah ini. Seterusnya dia akan mengalir melalui anchor. So anchor ni dalam erti kata lain dia adalah konduktor pembawa arus. Anchor iaitu lengkungan membulat, anchor atau gegelung teras besi lembut lah ni, anchor. So dia akan mengalir pada 1 liter yang lengkap. So kita sudah tahu apabila ada arus elektrik mengalir dalam anchor ini, anchor akan menjadi elektromagnet. Dan apabila anchor ini menjadi elektromagnet, dia akan menghasilkan medan magnet. So kita sudah tahu magnet kekal turut menghasilkan medan magnet. So pada case ini berlaku pertindihan di antara dua medan magnet yang terhasil daripada anchor dan magnet kekal. So bila berlaku pertindihan di antara dua magnet, apa yang berlaku? Yes, medan elastik akan terhasil. So bila medan elastik akan terhasil, apa yang berlaku seterusnya? Daya pada anchor akan terhasil. So bila daya, kita sudah tahu ada sepasang daya akan terhasil pada anchor, tetapi pada arah yang berlawanan. Tapi bagi kes ini, bagaimana kita mau tahu arah dia? So cara dia, kita menggunakan petua tangan kiri Fleming. Your thumb finger adalah arah daya, jari telunjuk adalah arah medan magnet kekal, dan jari tengah ini, jari hantu adalah merupakan arah arus elektrik yang mengalir. So kita boleh tahu ini adalah F, force, B, arah magnet kekal, arah medan magnet kekal, dan C adalah arus elektrik yang mengalir. So untuk senang faham, kita tengok dulu lengan sebelah kiri. So kita sudah tahu, sekarang ini katakanlah kita letak mata kita di sini. Mata. So sekarang ini kita sudah tahu arah medan magnet kekal adalah daripada utara ke selatan. Wajib arah medan magnet kekal. Dan arah arus kalau kita letak mata sini adalah dia menjauhi kita. So itu adalah X maksudnya. X. Sekarang ni untuk lengan sebelah kiri, arah arus adalah menjauhi mata kita. So sekarang ini kita guna petua tangan kiri Fleming untuk menentukan arah daya pada lengan sebelah kiri anchor. So kita letak macam ini. So arah medan magnet adalah daripada utara ke selatan. Ke arah situ. Dan sekarang ini kita sudah tahu arah arus adalah menjauhi kita. So kita pusing. So arah arus adalah menjauhi kita. So dia pergi situ. So your thumb finger adalah menuju ke bawah. So arah daya adalah ke bawah. So untuk lengan sebelah kiri ini, arah daya adalah ke bawah. Dan untuk sebelah kanan pula, katakanlah mata anda di sini. So kita seperti biasa guna petua tangan kiri Fleming. So arah medan magnet adalah daripada kiri ke kanan, daripada utara ke selatan. So arah arus adalah mendekati kita. So sini adalah obviously dot, sebab dia mendekati mata.
Okay, so kita buat macam ni, arah arus mendekati dan arah medan magnet ke sebelah daripada kiri ke kanan. Okay, your thumb finger adalah menuju ke atas. So arah daya pada sebelah kanan anchor adalah menuju ke atas. So ini adalah F, ini adalah F. Okay, supaya tidak keliru lah. So ini adalah F. So ini adalah F. So kita dapati ada sepasang daya yang terhasil. So daya ini mempunyai nilai yang sama tetapi arah yang berbeza. So kita dapati anchor ni akan berpusing ikut lawan jam. So dia berpusing macam ini. So maksudnya motor ini akan berpusing ikut lawan jam. So dia akan berpusing sehingga dia akan continuously rotate until we switch off the switch. Okay. The switch. Nanti kita switch off the switch. Kita turn off the switch. Barulah motor ini akan berhenti. Okay, so itu adalah penerangan bagaimana motor arus terus ini berfungsi. Okay, so saya ulang balik secara ringkas dia. Apabila switch dihidupkan, arus elektrik akan mengalir dalam anchor. Okay, so bila arus elektrik mengalir dalam anchor, pertindihan di antara dua medan magnet akan terhasil daripada anchor dan magnet kekal. Seterusnya, jika dia berlaku pertindihan, apa yang berlaku? Medan lastik akan terhasil. Apabila medan lastik akan terhasil, sepasang daya yang sama tetapi pada arah yang berlawanan akan terhasil dan menyebabkan anchor akan berpusing. Okey, so 3 poin. Poin yang terakhir adalah kamu kena terangkan fungsi komutator. Komutator wajib pasangan dia adalah motor arus terus. Fungsi komutator di sini adalah untuk memastikan arus elektrik dalam anchor mengalir pada satu arah sahaja. Okey. So, katakanlah kamu mau dalam exam, bagaimana kamu mau terangkan motor arus terus ini berfungsi? Seperti biasa ada 4 poin. Ada 4 poin. 4 markah. Okey. So, poin yang pertama, action. Apabila switch dihidupkan, arus elektrik mengalir pada anchor. So, apabila ada arus elektrik dalam anchor, okey, akan berlaku pertindihan. Pertindihan di antara dua magnet akan berlaku dan seterusnya menghasilkan medan lastik. Okey. So yang ketiga, apabila ada medan lastik, sepasang daya yang mempunyai magnitude yang sama tapi pada arah yang berbeza,
akan terhasil pada anchor. Okay. Dan poin yang keempat, kamu kena terangkan tentang komutator. So, komutator berfungsi untuk memastikan arus elektrik mengalir dalam anchor pada satu arah sahaja. Okay, so itu adalah 4 isi penting untuk menerangkan bagaimana motor arus elektrik berfungsi. So, first adalah suis dihidupkan. Yang kedua adalah pertindihan antara dua medan magnet menghasilkan medan elastik. Dan yang ketiga, sepasang daya akan terhasil tetapi mempunyai arah yang berbeza. Dan yang keempat, terangkan fungsi komutator. Okey, secara rumusan dia, okey, so ini adalah okey, kamu boleh tengok ada bateri, so dia akan berpusing. Okey. So, sorry ya. Okey. So dia akan berpusing. Tapi masalahnya di sini, ini adalah kutub selatan, ini adalah kutub utara. Tapi saya punya tadi kutub utara, kutub selatan. So that's why dia berpusing ikut arah jam. Tapi sama saja. Alright, so hopefully you will understand my explanation. So after this saya akan terangkan jenis motor yang kedua. So hopefully you will try to understand this topic even though this semasa ni adalah masa MCO. So take care and just stay at home.